أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa menambahkan kepada kita nikmat-nikmat dan kurniaan-kurniaan yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-199. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atta', ibaratuhum imma li faydani wajdin aw li qasdi hidayatil murid. Fal awwalu halus salikin, wasani halu arbabi al-muknati wal mutahaqqiqin. Kata hikmat mereka itu, yakni ahli tasawuf itu, jika tidak kerana luapan perasaan yang penuh dalam hati yang tidak dapat ditahan, atau kerana tujuan memberi petunjuk pada seseorang murid. Yang pertama itu hal keadaan orang yang masih salik, yakni sedang berjalan. Sedang kedua, hal keadaan orang yang sudah matang dan mendalam benar-benar dalam ilmu hakikat.
kalam hikmat Syekh bin Atha yang ke-199 ini, Syekh bin Atha ingin menjelaskan satu fenomena yang berlaku di kalangan ahli-ahli tasawuf yang menghayati atau mengalami zauq dan perasaan keimanan yang kuat di dalam hatinya. Ahli-ahli tasawuf ni, bila mereka menempuh perjalanan menyucikan batin mereka, menyucikan hati mereka ini, membuang hijab-hijab hati mereka ini, buang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk, membuang kelalaian hatinya dalam usaha untuk meningkatkan tahapan nafsu supaya meningkat daripada ammarah kepada lawamah, kepada mulhamah, kepada mutmainnah dan sebagainya. Apabila mereka menempuh perjalanan ini, proses ini, kadang-kadang berlaku apa yang disebut sebagai mereka mengalami zauq. Mereka mengalami suatu perasaan yang timbul daripada keyakinan dan keimanan yang semakin meneguh di dalam hati. Ini adalah merupakan satu pengalaman yang agak khusus sikitlah. Jadi kalam hikmat Syekh bin Atha yang ke-199 ini agak kurang sesuai kepada orang awam, orang ramai lah. Lebih kepada orang ahli tasawuf yang agak khusyuk, yang menempuh perjalanan penyucian jiwa dia tu. Dalam proses itu dia mengalami ehwal, mengalami suatu perasaan zauq. Dari mana datang semua ini? Iaitu datang daripada nurul iman, cahaya keimanan yang mula menyinar di dalam hati. Jadi apabila nurul iman ini mula bersinar di dalam hati, dia akan menumbuhkan suatu zauq, satu perasaan. Contoh mudahlah, apabila seseorang itu dibukakan mata hatinya itu, dibersihkan mata hatinya itu, sehingga pandangan mata hati ini, basirah itu melihat kepada keluasan rahmat Allah Ta'ala, maka dia akan menimbulkan rasa lapang dan gembira. Itu zauq, rasa. Dan perasaan-perasaan ini pula berbeza-beza. Ada yang kuat, ada yang lemah. Bergantung kepada banyak faktor. Antaranya faktor kekuatan nurul ma'rifat tadi, kekuatan cahaya iman yang bersinar di dalam hati dia itu. Maka itu akan menimbulkan perasaan. Demikian juga apabila seseorang itu yang berusaha menyucikan batin dia ni dengan amalan-amalan, dengan zikir dan muraqabah dan sebagainya, sehingga hati, cermin hati dia tu tersingkaplah hijab-hijab yang menutup, sehingga cahaya iman, nurul iman ini semakin terang dan teguh. Maka dia akan menimbulkan suatu zauq dan satu perasaan. Contoh seperti Allah Ta'ala membersihkan mata hati kita ini, basirah kita ini, sehingga melihat kepada Allah Ta'ala yang maha memelihara, yang maha menjaga. Hati dia bermakrifat terhadap Allah yang menguruskan hamba-Nya, yang menjaga, yang melindungi, sehingga tak akan berlaku suatu perkara itu kecuali dengan apa yang, melainkan semua itu dikehendaki olehnya, ditakdirkan olehnya. Dia pandang kepada Allah Ta'ala, makrifat hati dia itu memandang kepada Allah Ta'ala yang maha menjaga. Maka pandangan itu menimbulkan satu zauq, iaitu zauq hilang rasa ketakutan, hilang rasa kebimbangan dan ketakutan dari dalam hatinya. Jadi zauq ini, perasaan-perasaan ini tumbuh dalam hati, hasil daripada mata hati memandang hakikat-hakikat iman. Sama ada memandang kepada
af'al, perbuatan Allah, bahawa dialah yang melakukan segala kejadian yang berlaku. Tidak akan berlaku satu kejadian itu kecuali dengan kehendak dan kekuasaannya. Atau dia memandang kepada sifat-sifat Allah, bahawa dialah yang maha mengetahui segala-galanya, sehingga tidak ada suatu perkara pun yang terluput daripada ilmunya. Dia maha berkuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat segala-galanya. Atau dia memandang kepada zat Allah, zat Tuhan yang maha suci, yang maha esa, yang maha kekal, yang tidak ada, yang tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain, yang tidak ada permulaannya dan sebagainya. Dia memandang kepada zat Allah Ta'ala yang maha sempurna tadi itu, maka dia akan menimbulkan zuk di dalam hati. Jadi zuk-zuk ini, perasaan-perasaan ini timbul apabila mata hati manusia ni, basirah manusia ni memandang kepada salah satu di antara aspek-aspek ketuhanan tadi itu. Sama ada af'alnya, atau sifatnya, atau asma'nya, nama-nama dia, atau zatnya, atau sebagainya. Jadi bila hati manusia ni bersih sikit, pandangan dia memandang kepada aspek-aspek ketuhanan tadi itu, dia akan menimbulkan rasa. Itu zuk dalam tasawuf. Dia bukan zuk macam makan nasi itu. Dia bukan zuk. Itu ada orang yang kadang-kadang dia tak berapa faham tentang perkara ni, maka dia anggap tasawuf ni ilmu berkhayal. Ilmu khayal, ilmu seronok. Kalau nak khayal, nak seronok, baik makan buat benda lain. Kalau tujuan untuk seronok dan khayal lah. Jadi ada orang beranggapan dalam tasawuf ni ada unsur-unsur seronok ni. Nak cari seronok. Nak cari seronok benda lain melambok je. Tak payah mengaji ilmu tasawuf pun. Jadi yang dibahaskan dalam tasawuf yang dikatakan zauk itu adalah cetusan keimanan. Iman yang bergelora di dalam hati. Hasil daripada mata hati yang dibersihkan lalu melihat aspek-aspek ketuhanan tadi itu. Salah satu tak kira lah af'al dia ke, sifat dia ke, asma' nama-nama dia ke, atau zat, ataupun aspek-aspek tertentu tentang zatnya ke. Maka pandangan yang kuat itu dia akan menimbulkan zauk. Contoh, apabila Allah Ta'ala menjadikan hati manusia itu dengan mata hati dia itu yang dibersihkan daripada yang disingkapkan hijabnya, yang dibersihkan itu sehingga memandang kepada hakikat kewujudan Allah yang maha sempurna. Maka dia akan menimbulkan satu perasaan yang mana tak terpengaruh lagi, tak teringat, tak terikat lagi kepada makhluk yang lain. Tak terpengaruh. Hilang keinginan, keberanian, kemahuan terhadap sesuatu yang lain. Kerana dilihat semuanya itu binasa semuanya itu. Jadi menimbulkan satu perasaan zuk. Itulah zuk-zuk dalam tasawuf. Jadi zuk-zuk perasaan ini yang timbul daripada pandangan hati terhadap aspek-aspek ketuhanan tadi itu kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Okey, itu kita tidak dibincangkan di sini. Cuma nak beritahunya di antara orang-orang yang menempuh perjalanan tu kadang-kadang mereka ni mengungkapkan kata-kata, mengungkapkan kata-kata yang nak menjelaskan pengalaman yang mereka lalu tu. Itu yang nak dibicarakan di sini. Jadi kata-kata hikmah ni yang diungkapkan oleh orang-orang yang menempuh perjalanan ini, kalau kita perhatikan, dan itulah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta', bahawa banyak sebab. Maka kata Syekh Ibn Atta', yang tadi itu saya beri mukaddimah, nak faham bahawa adanya zauk ni. Zauk. Dan zauk ini dia bukan jenis khayal, dia bukan jenis seronok-seronok, bukan.
Dia adalah merupakan cetusan daripada makrifat hatinya yang memandang kepada aspek-aspek ketuhanan. Mungkin ada orang tanya, dah mana dalil? Hari ni orang tanya dalil sama lah ni. Jadi antaranya yang biasa, antaranya hadis Nabi, contoh mudah lah. Nak mengisbatkan zuk, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban. Zaqa, akan merasai ta'mal iman, rasa iman ni. Itu zuk lah. Iman ini bila semakin mendalam, semakin kukuh, dia akan membuahkan rasa yakin, gembira, lapang, kadang-kadang mari rasa takut, rasa sedih. Tengok aspek ketuhanan mana yang dia pandang. Kadang-kadang mari keyakinan, keberanian, hilang ketakutan, pandang rasa lapang, rasa gembira, yang diistilahkan dalam istilah tasawuf yang bermacam-macam, al-qabdu, al-bastu, al-zuhdu. Kadang mari perasaan timbul rasa zuhud, tidak terpengaruh lagi dengan tarikan-tarikan keduniaan dan sebagainya. Itu semua zuhud perasaan. Tapi mari dari mana semua ni? Daripada makrifat hati yang memandang kepada aspek-aspek ketuhanan tu. Bila hatinya mula jernih, membuahkan zuhud tu. Jadi antara dalilnya, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban. Akan merasai nikmat iman ini orang yang redha, tahap redha. Redha ni satu tahap di antara tahap-tahap kesucian jiwa manusia. Nak memiliki jiwa yang redha tu tak mudah. Sekali-sekala boleh. Redha dengan sampai menjadi satu sifat pada kita tu tak mudah. Sekali-sekala mungkin berlaku. Atau tentang sesuatu perkara mungkin berlaku. Kita diberi rezeki, kita redha lah. Tapi bila tak diberi, belum tentu lagi kita redha. Jadi kita ni, redha kita tu merupakan keadaan berlaku sekali-sekala. Dia bukan satu sifat. Tapi bila jiwa manusia ni mengalami proses penyucian, dia akan redha tu jadi sifat bagi jiwa dia tu. Pada waktu itu, hadis tadilah, zaqa ta'mal iman, akan rasa nikmat iman ini, man radiya billahi rabban, orang yang redha Allah itu sebagai Tuhannya. Jadi hadis ni pertama sekali, dan itulah yang kita nak tengoknya, menyatakan bahawa iman itu ada bahagian rasa dia tu, ada bahagian zuk dia tu. Jadi nak kabarnya bahawa iman kita ni ada iman yang statik. Statik ni tasdik, keyakinan, yakin, percaya, tak ragu. Kerana ada dalil. Akal kita, hati kita ni tasdik, membenarkan adanya Allah, Allah Maha Kuasa, Allah berkehendak. Tapi tidak menimbulkan rasa dalam hati. Itu iman taraf tasdik. Iman kita semualah. Percaya kepada Allah yang bersifat rahmat, yang maha Al-Latif, yang maha penyayang, yang lemah lembut tak ada hambanya. Percaya. Kerana apa? Kerana ada dalil. Kita belajar dalil dan kita yakin, tak ragu bahawa memang Tuhan bersifat demikian. Tapi tak timbul zuk dalam hati. Kerana taraf iman kita itu tasdik. Tapi bila hati kita dijernihkan Allah kerana berkat amalan-amalan, amalan soleh, amalan riadah, zikir dan muraqabah dan sebagainya, hati kau bersih, maka iman tadi itu dia akan meningkat, dia akan membuahkan rasa. Itulah hadis tadi sebut, zaqa ta'mal iman, akan rasa nikmat iman. Jadi iman ni bila dia kukuh sikit, dia akan membuahkan rasa. Jadi zuk-zuk ni yang dibahaskan dalam tasawuf tu bukanlah feeling, bukanlah jenis yang kita bayangkan orang seperti yang golongan muda-mudi terlibat tu. Makan barang-barang tertentu, guna barang tertentu untuk feeling, bukan macam tu. Zuk ni sebenarnya cetusan iman dia tu. Jadi dari segi yang lain, dari sudut yang lain, nak beritahunya bahawa zuk ini adalah alamat, tanda bahawa iman itu sedang mengukuh. Hati manusia menjadi lebih murni, lebih jernih, maka dia akan membuahkan zuk ini.
Jadi zuk ni fungsinya keyakinan tu jadi bertambah. Penghayatan ibadah kita menjadi lebih baik. Itu fungsi zuk. Keyakinan jadi semakin bertambah, semakin terasa benarnya. Pengabdian diri kita kepada Allah semakin dirasai khusyuknya, hadir hatinya. Itu zuk yang ada dalam tasawuf. Bukan jadi feeling-feeling, jadi khayal-khayal tu. Keyakinan ni tumbuh yang akan memperkukuhkan keyakinan kita dan ibadah kita kepada Allah. Jadi yang saya nak sebut tentang zuk tadi tu. Jadi sekarang yang nak disebut oleh Syekh Ibn Atta ni, persoalannya sekarang di antara mereka ni yang dikurniakan Allah mengalami zuk-zuk ini, ada yang meluahkannya, mengungkapkannya, dan ungkapan dia itu menjadi kata-kata yang dianggap sebagai hikmah, kata-kata yang agak mengandungi kebijaksanaan, terungkap. Jadi Syekh Ibn Atta nak beritahu orang-orang yang mengungkapkan kata-kata berhikmah ni sebenarnya banyak keadaan. Baik, lalu kata Syekh Ibn Atta, apa dia kata? Kata hikmah mereka itu, jika tidak kerana luapan perasaan yang penuh dalam hati, yang tidak dapat ditahan, yakni ungkapan-ungkapan ahli tasawuf ni, ucapan-ucapan kata-kata yang berhikmah ni daripada ahli tasawuf ni, kadang-kadang dia ni berlaku disebabkan kerana gelora zuk yang sangat tinggi, sangat kuat, sehingga tak tertahan tersebut, terucap di mulutnya. Contohnya guana, apabila hatinya itu memandang tentang kewujudan Allah yang hakiki, sehingga menimbulkan satu perasaan tentang keasyikan hatinya itu memandang, mengingati Allah Ta'ala yang Maha Suci, zat yang sebenar-benar wujud. Orang lain dipandang semuanya macam tak ada dah, binasa dah. Apabila zuk pandangan ini menjadi kuat, kadang-kadang ia cakap semuanya tidak ada. Jadi kita ni tak mengalami keadaan macam dia tu, tak nak terima kata-kata tak ada guana. Kita ni duduk cokoh sini ni, tapi dia tak ada, semua ni tidak ada. Bahasa mereka tu. Jadi kita fahamlah. Kalau orang yang mengaji tasawuf, fahamlah kata-kata dia. Tapi orang yang tak mengaji, dia akan menyalahkanlah. Dia kata, kata-katamu tak betul, tak ada guana ni. Aku ni duduk depanmu, cokoh ni tak ada guana. Kerana lain tak kena, lain tak kena. Lain apa ni, bahasa tu lain-lain. Sedangkan orang yang mengaji dia akan fahamlah orang tu sedang mengalami satu keadaan. Zauknya memandang kepada keesaan Allah, hakikinya wujud Allah dan Maha Esanya dia, sehingga di pandangan lain ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Dah kuat perasaan itu. Jadi dianggap lainnya tak ada. Tak ada semua ini. Jadi kalau kita yang dengar, memang kita tak nak pakai kata-kata dia tu. Tak ada mana. Ni depan kita congok-angok ada belakang ni. Tak ada mana. Tapi dia tu, kita faham kedudukan dia tu. Itu maksudnya zuk ni. Jadi ungkapan-ungkapan ini, sebab tu saya kata kalau hikmah ini agak khusus sikit lah. Tak apalah. Paling tidak, tak boleh faham lah. Tak boleh faham, sudahlah. Tapi adalah, insya-Allah adalah yang faham dia ni, adalah yang memerlukan orang yang ini. Yang rasa tidak perlu, jangan dengarlah. Ataupun cuba nak faham dulu sebagai supaya mendapatkan ilmunya dulu. Terserahlah. Baik. Jadi ada orang yang mengungkapkan kata-kata hikmah di kalangan ahli tasawuf ni kerana gelora perasaan yang tinggi. Gelora perasaan yang tinggi. Contohnya, contoh lain, apabila dia mengalami zuk bahawa Allah Ta'ala sajalah yang melakukan segala perkara, pembuat hakiki segala kejadian, hidup dan mati, senang dan susah, untung dan rugi dan sebagainya. Allah semata-mata. Bila zuk dia tu kuat memandang kepada aspek ketuhanan tu, sehingga dia tak pandang lagi kepada sebab musabab. Jadi kalau pada waktu itu, tengah-tengah dia gitu tu, contohnya ada orang mungkin dia demam ke, ada orang we obat, suruh makan obat. Tak ada obat-obat ni, tak ada. Tak pakai semua ni, tak boleh buat benda-benda belaka ni.
Kita tak nak terima dah. Sebab kita tahu obat ni sebab kepada kesembuhan dan sebagainya. Jadi dia ni tolak. Tak ada obat-obat ni. Obat-obat benda. Dia mari cakap pasal gitu. Tengah-tengah dia glodazuk dia tu. Tak payah ubat-ubat lah. Tak jadi apa dah kakak ubat ni ada benda pun. Dia mari kadang-kadang perasaan tu. Jadi kalau orang tu ahli zuk, kita kena faham dah. Dia sedang mengalami keadaan tu. Kadang hatinya memandang kepada Allah semata-mata yang menentukan sakit ke sihat ke, sehingga dia terlupa kepada sebab-sebab tu. Jadi bila perasaan tu kuat, keyakinan tu kuat, kadang-kadang terungkap di mulut dia. Tersebut di mulut dia tu. Jadi kalau dia ni seorang ahli makrifat, kita faham keadaan dia. Tapi kalau dia ni orang tak tahu kala, cakap gitu, tu tak pakai tu. Obat benda-benda gini. Jadi itu orang cakap tak ada asas, tak ada ilmu. Kena tengok keadaan. Jadi Syekh Ibn Atta' nak khabar bahawa kata-kata seperti itu tu, salah satunya kadang-kadang berlaku dalam keadaan macam ni. Faidan, limpahan perasaan, zuk yang tinggi. Keyakinan makrifatnya tu yang membuahkan perasaan yang kuat, melempoh gelora dalam hati dia tu, sehingga terungkap kata-kata macam tu. Jadi kata-kata tu pada orang ramai tak boleh pakai lah. Ahli tasawuf menyebutnya sebagai syathat, latoh, lantohan, terlantoh. Ia tubik kata orang. Jadi kita yang dengar ni memang tak boleh nak terima benda tu, tak boleh pakai, tak sesuai dengan kita. Tak sesuai dengan kita. Tapi kalau orang mengaji ilmu tasawuf ni, dia fahamlah orang-orang macam ni. Baik. Atau kerana tujuan memberi petunjuk pada seorang murid. Kata-kata ungkapan seperti itu juga boleh berlaku kerana sebab yang lain. Tadi sebab gelora perasaan tadi, tak tahan, tubik juga. Terungkap juga. Itu salah satu. Tapi ada juga kata-kata seperti itu diungkapkan, yang mana orang yang mengungkapkan kata-kata tu, mengucapkan kata-kata yang mengandungi hikmah kesufian tu bukan dari jenis orang yang gelar-zuk, tetapi orang yang dari jenis dia mengucapkan kata-kata tu tujuan untuk ajar orang. Iaitu memberi petunjuk pada seorang murid. Dia nak ajar seseorang murid itu, maka dia sebut kata-kata yang mengandungi hikmah kesufian tu. Sedangkan dia tidak berada dalam keadaan gelora zuk yang tidak tertahan tadi tu. Dia normal. Tapi dia sebut kata-kata seperti itu, tujuan untuk ajar. Nak memahamkan orang, nak mengajar orang. Seperti dia kata, tidak ada yang sebenar-benar wujud melainkan Allah. Nak memaham, nak mengajar. Apa maksud kata-kata tu? Dah depan kita ni tak ada. Itu dia. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Dia kata gitu. Tujuannya tu dia nak ajar orang, murid-murid dia supaya faham kata-kata tu. Sebab kalau tak diterangkan, mungkin murid pun dah nak terima lah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Dah kita ni mana? Depan kita ni tak ada ke? Jadi dia pun terangkan lah. Maksud tidak ada yang wujud tu masukkan. Bahawa tidak ada yang hakiki wujudnya melainkan Allah. Ada pemakhluk ni wujudlah, tapi wujud yang majazi. Benda mudah sangat. Tapi buat bolong dia golongan tertentu tu pening orang ramai. Bendanya mudah sangat aje. Baik. Yang pertama itu, golongan yang pertama ni yang mengungkapkan kata-kata yang mengandungi hikmah kesufian ni, hal keadaan orang yang masih salik. Yang ini orang yang masih dalam proses lagi lah, dalam perjalanan. Tiba-tiba dia mari pengalaman zuk yang kuat tadi tu. Lalu terkeluarlah ungkapan-ungkapan yang mengandungi hikmah-hikmah kesufian. Yang orang yang tak mengaji ilmu ni mungkin tak apa nak takak molek. Tak nak takak. Maksudnya kalau kita dengar pun
Kalau kita bukan ahli bidang ni, kita akan kata-kata mudah betul tak pakai. Memang betul lah. Jadi orang yang mengatakan kata-kata tu tak betul tu, betul. Tak salah. Tapi orang yang mengatakan itu tu sebenarnya tidak salah. Seolahnya dua-dua ni betul belaka lah. Kita yang dengar kita kata kata-kata tu tak betul tu, betul. Tapi orang yang kata tu, dia tak salah. Kerana dia ada maksud-maksud tersendiri. Contoh tadilah. Tak ada semua ni, tak ada. Jadi kita ni, hak dengar ni, kita kata kata-kata pun tak betul, tak ada mana. Depan mata ada belakang ni. Jadi kita kata dia tak betul lah. Hak kita kata tu betul lah, tak salah kita kata. Tapi orang hak kata tadi tu, tak ada yang lain, dia tu betul juga, tak salah. Betul dari sudut dia. Tu dia. Jadi kena faham molek benda ni. Jadi golongan yang pertama itu keadaan orang salik, orang yang dalam proses lagi. Proses ni maksudnya dia kadang-kadang dia mengalami perasaan tak terkawal. Proses maksudnya dia masih dalam proses penyucian jiwa dia. Sampai tahap ada waktu-waktunya dia mengalami satu perasaan yang kuat sehingga tak terkawal, lalu mengeluarkan ungkapan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, yang tidak selaras kadang-kadang. Setengah ahli tasawuf tu menjadikan pengalaman yang berlaku pada Sayyidina Umar tu sebagai contoh dalam perkara ni. Kalau kita nak tengok sebagai pedoman, boleh. Masa terjadinya perjanjian Hudaibiyah, Nabi bersama dengan sahabat nak masuk kota Mekah. Kerana Nabi sebelum tu pernah bermimpi, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kamu akan masuk kota Mekah dalam keadaan aman. Mimpi Nabi ni wahyu. Mimpi para Nabi adalah sebahagian daripada wahyu. Kita kena ingat benda tu. Nabi Allah Ibrahim melaksanakan perintah menyembelih anaknya sebagai satu bentuk dugaan itu tu, perintah itu datang dalam mimpi juga. Tapi mimpi itu terpakai sebab mimpi para Nabi. Jadi kaedah yang kita pakai, yang kita pegang, mimpi para Nabi ni adalah sebahagian daripada wahyu. Mimpi kita tak boleh pakai. Boleh ditakbir, tapi tidak boleh dijadikan pegangan. Untuk takbir, untuk buat penelitian, boleh. Sebab tu tarah mimpi kita ni disebut sebagai mubasyirat. Tarah membawa berita gembira je. Dia bukan satu benda yang boleh dipegang secara kukuh, secara kemah. Dijadikan rujukan, tak boleh. Mubasyirat ni. Boleh pakai, tak boleh pakai, kena tengok ayat Al-Quran dan hadis-hadis lain dulu. Muafakat ke tak, sesuai ke tak. Kalau muafakat, boleh pakailah. Kalau tak, boleh pakai. Itu tarah mimpi kita. Adapun mimpi para Nabi dan Rasul ni, tarafnya adalah wahyu. Jadi Nabi pernah bermimpi. Lalu pada tahun itu tu, Nabi dan juga para sahabat nak masuklah kota Mekah sebab diberitahu la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kamu akan masuk ke dalam Masjidil Haram keadaan aman. Jadi pergilah nak pergi. Maka sahabat-sahabat ni bawa senjata dalam sarung. Orang Arab ni budaya dia, mereka ni jalan bawa senjata dulu. Tapi kalau mereka pergi nak perang, gaya lain. Tapi kalau mereka pergi bawa senjata duduk dalam sarung, bukan untuk tujuan perang. Ini budaya Arab. Senjata duduk sarung. Jadi kalau orang faham, baru mereka ni pergi bawa senjata duduk sarung, orang tahu bahawa mereka ni pergi bukan untuk tujuan perang lah. Jadi Nabi dan para sahabat pun pergi nak masuk kota Mekah. Tapi dihalang oleh Quraisy. Kelompok-kelompok Quraisy ni halang. Akhir sekali terjadi rundingan perjanjian Hudaibiyah. Terjadi Bai'atul Ridwan. Akhir sekali terjadi perjanjian Hudaibiyah, yang mana Nabi ni balik semula ke Madinah. Tak jadi masuk Mekah. Inilah yang Sayyidina Umar tak boleh nak terima. Sayyidina Umar bantah Nabi.
Padahal membantah Nabi ni berat hukumnya. Rosak agama, rosak agama. Bukan benda ringan. Tapi orang seperti Sayyidina Umar tu, sahabat rapat Nabi, sahabat besar Nabi, boleh bantah Nabi. Guana kita nak tafsir tu. Nak faham dia ni. Sayyidina Umar rosak dah iman dia. Ke guana? Jadi ulama-ulama kita, dia jelaskan dengan penjelasan yang kita dengan baik dan kita boleh terima. Mereka kata apa? Sebenarnya Sayyidina Umar itu ulama tasawuf lah ni, memahami peristiwa tu, menjadikannya sebagai contoh gelora perasaan tadi tu yang mereka sebut sebagai dengan istilah ghalabah, perasaan yang menguasai diri, sehingga kalau cakap pun cakap kadang-kadang dia nak pegang mana. Kalau dia melakukan sesuatu perbuatan itu mungkin langgar aturan dia. Jadi ulama-ulama, khususnya ulama tasawuf, memahami peristiwa ini, dia kata tindakan Sayyidina Umar tu membantah Nabi tu, kerana Nabi membuat keputusan untuk tidak masuk kota Mekah, balik semula ke Madinah. Balik semula. Sedangkan mimpi kata kamu akan masuk kota Mekah. Jadi Sayyidina Umar ni kerana yakin kepada perkhabaran tadi tu, bahawa kamu akan masuk kota Mekah dan keadaan aman tadi tu, dia yakin perkhabaran tu sehingga dia tolak bila Nabi buat keputusan untuk tidak masuk, balik dulu, dia nak terima, dia bantah. Kalaulah Sayyidina Umar bantah dengan sengaja, dia tahu membantah Nabi ini dosa berat, dan dia bantah, memang rosaklah. Tapi ahli tasawuf, ulama, khususnya ulama tasawuf, tak faham cara tu. Dia faham macam mana? Dia kata Sayyidina Umar ni sedang mengalami satu gelora perasaan, keyakinan yang bulat. Kuatnya keyakinan terhadap perkhabaran tadi itu menyebabkan sekiranya lain daripada apa yang disebut dalam perkhabaran itu tak dapat diterima. Sebab tu dia bantah Nabi. Dia bantah perbuatan Nabi. Jadi dia sedang mengalami gelora perasaan kerana keyakinan yang kuat tadi, zuk yang tinggi. Maka sebab itu Al-Imam Ad-Dahlawi dalam menjelaskan perkara ini, dia bawa satu riwayat lain yang mengesahkan bahawa Sayyidina Umar tu dibantah Nabi bukan dia sengaja. Dia tengah dah kadang dia nak kawal diri kerana perasaannya sangat kuat. Iaitu riwayat yang menyatakan berkaitan dengan hubungan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ungkapan Sayyidina Umar sendiri lah, dia kata. Sayyidina Umar kata apa? Aku rasa heran. Sebab apa aku bantah Nabi? Aku rasa aku heran, pelik. Sebab apa aku boleh bantah Nabi? Nak kabarnya masa dia bantah tu, dia tak pun nak ingat molek. Jadi itulah yang difahami oleh ahli tasawuf sebagai ghalabah zauq. Jadi tindakan, percakapan dia kadang-kadang tak sesuai untuk orang, tak nak pakai. Tapi dia ada keadaan tertentu. Ulama tasawuf menyebutnya sebagai ma'zur, diberi keuzuran keadaan perasaan tadi tu. Jadi saya datangkan contoh tadi tu nak menyatakan dalil. Salah satu contoh zuk-zuk. Bahawa benda ni berlaku di kalangan sahabat Nabi. Jadi oleh kerana sampai isyarat dah, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah huraian ini akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.